Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Allahu Akbar. Hari ni kita live. Sekian lama Abang Jo tidak buat live. Sekian lama saya tidak buat live. Sibuk macam-macam hal lah dengan perniagaannya, dengan aktiviti seni, dengan majlis kahwin. Syukur Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok komen dulu sikit. Siapa yang korang ada kat mana, cuba komen sikit. Najwa Ghazali. Thank you Najwa. Ashraf Hussein. Hai Muhammad Khairi. Okay, cuba komen korang menonton dari mana ni. Kita buat live di Facebook Fizo Omar, di Facebook Ustaz Samsul Debat, dan kita buat live juga di page MPOC. MPOC, baik. Tahniah, wow, tahniah. Lupa baru kahwin. Ucapan tahniah. Terima kasih. Selamat pengantin baru. Terima kasih semua. Baik. Berseri muka pengantin. Allah, pengantin pun baru bangun tidur ni. Bangun awal lagi duk kalut-kalut hari ni. Mengasuh Yam. Okey, betul body sikit. Mengasuh Yam. Yam dah ada orang jaga dah. Dah ada mami baru. Yam kata, Mariam ada 2 mami. Alhamdulillah. Seronok dia. Baik. Okay, so hari ni kita tak nak buang masa. Kita nak buat live borak-borak. Saya jemput sahabat saya, Ustaz Samsul Debat, dan juga kita ada seorang panel nutrisi. Kita cakap pasal kesihatan hari ni. Kita cakap pasal kesihatan, pasal makanan yang kita pilih, apa yang kita makan dari segi kesihatan saintifik dan juga perspektif agama Islam kita. Itu yang kita buat live hari ni, kita nak borak-borak. Wow, view dahsyat hari ni, 1000 lebih. Thank you very much. Okay, baik. Allah, korang terus share video ni, korang terus share live ni. Terus share, saya nak tengok. Baik. Okay. Semua boleh dengar saya ke? Semua boleh dengar saya ke? Okey. Semua boleh dengar saya ke? Clear tak suara saya? Salam dari Brunei. Ada orang Sabah ke kat sini? Ada orang Sarawak ke? Kita Kamek. Saya tak belajar cakap Sarawak lagi. Salam dari Sarawakian. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya pun tak nak buang masa hari ni. Kita nak borak-borak. So, korang ada apa-apa soalan, pertanyaan, korang boleh tanya. Hari ni kita buat live sempena Hari Sawit Sedunia. Pada 25 Oktober, korang tahu tak ada Hari Sawit Sedunia, dan hari-hari kita dekat dengan minyak sawit. Kita makan. Orang nampak minyak sawit ni adalah kelapa sawit ni dalam minyak masak, tapi sebenarnya banyak dalam coklat ada, dalam ubat gigi ada, dalam lotion kita ada. Saya katakan setiap hari kita wajib menggunakan minyak kelapa sawit. Setiap hari yang kita nampak goreng-goreng je, tapi sebenarnya di dalam makanan kita, di dalam apa yang kita pakai, lotion kita, di dalam apa kita punya ubat gigi, lagi banyak lagi benda yang ada minyak kelapa sawit. So hari ni kita nak borak-borak. Ramai orang Sarawak masuk Alhamdulillah, dari Kuching, dari Sarawakian. Okey, baik, terima kasih. So, saya nak jemput sahabat saya, idola saya, Ustaz Samsul Debat. Dia akan borak dengan kita hari ni. Boleh Ready Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fizo, Abejo. Aduh. Saya hari ni menumpang seri wajah yang ada. Aduh, bertumpang-tumpang. Ustaz ni antara orang yang terawal lah. Dia tag saya tak sempat reply masa tu dekat Jana Baik, dan dia call saya berkali-kali untuk nak wish tahniah, tanda concern lah seorang sahabat kepada saya. Syukur Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, yelah. baju oranye ni, baju oranye ni. Itulah. Tak, sebenarnya tu terang, saya mengaku tu terang. Saya tahun lepas saya terkejut, rupanya ada Hari Penyu Sedunia. Hari Penyu. Tapi hari ni sebenarnya baru tahu rupanya ada Hari Sawit rupanya. Saya baru tahu. Ini tu terang aku, tak ada nak nipu-tipu dia. Jadi betul, macam baru tahu, baguslah bagus. Itu jadi banyak ni tak sabar nak cerita. Yang tengah ni tak ada Hari Sawit. Hari Sawit Sedunia.
Dan kita jemput Ustaz ni khas untuk borak-borak kita. Okey Ustaz, kita nak tanyalah dari segi makanan ni, pemakanan kita dalam perspektif agama Islam kita Ustaz. Terutamanya yang berkaitan dengan minyak. Silakan Ustaz. Sebenarnya terima kasih saudara Abang Jo kita, itu juga kepada semua yang live kita semua, follower kita, terima kasih banyak. Sebenarnya memang betul lah kalau cerita bab pemakanan tu sendiri kan, kita sebelum kita nak sentuh perkara-perkara lain, sebelum kita dengar sendiri kelebihan minyak sawit dan sebagainya. Sebenarnya kita ingat Abdul Rahman bin Auf dulu, bila dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia memang selai sepinggang tapi dekat tangan dia cuma ada keju dan minyak. Dia tak sebutlah minyak sawit, tapi minyak ni adalah modal asas dia untuk dia berniaga. Dia pergi ke sana dia tak bawa apa. Bayangkan Fizo, dia hanya kat tangan dia keju dan minyak. Bila sampai di Madinah, di Yatrib, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Nabi offer dia, kau bersaudara dengan dia. Sa'ad bin Rabi' pula kata, aku nak bagi kau tanah, dia tak nak. Aku dulu isteri, mana satu kau nak pun dia tak nak. Dia cakap cukuplah kau tunjukkan aku mana pasar sebab aku nak berniaga. Jadi modal dia itulah minyak dan keju. Bayangkan minyak ni, maknanya minyak ni daripada situ akhirnya Abdul Rahman bin Auf yang kita tahu sampai ke hari ini sebenarnya adalah antara sahabat yang paling kaya, dianggarkan kekayaan dia berjumlah 370 juta ke atas. Itulah. Dan berbalik-balik cerita pemakanan, makanan ni memainkan peranan yang sangat penting. Malahan kita lihat makanan ni penting untuk kita dengar. Hari ini kita akan dengar khasiat dia. Apa beza minyak sawit dengan minyak biasa? Kita akan tahu. Sebab apa? Kenapa kita kena tahu? Sebab wajib pada kita menjaga amanah yang ada pada diri kita. Apa amanah? Antaranya tubuh badan kita. Saya ingat ketika saya berjumpa dengan Fizo di TV Hijrah, dia cukup banyak menasihatkan saya tentang ini. Dia menasihatkan saya juga tentang dan ayat yang paling saya ingat tu, Ustaz, sebenarnya kita ni apa yang kita makan. Ayat tu saya ingat lagi. Apa yang kita makan. Jadi penting. Jadi walaupun saya tak dapat orang kata dapat badan macam Fizo, tapi saya dapat duduk sebelah frame Fizo pun okey lah tu. Cantik lah tu kan. Tapi betul. Sebenarnya sebab tubuh badan kita ni adalah amanah. Kena jaga. Kadang-kadang ada orang cakap, kan ada orang tua-tua dulu cakap, langkau selagi boleh makan. Besok dah sakit, memang tak boleh makan. Ayat pertama. Dia selalu merosakkan manusia cara berfikir tentang makanan. Dan yang kedua ayat dia kata, selagi boleh, kau ni tinggi, tak apa, tak nampak sangat, dia kata ayat dia. Sebenarnya itulah yang menyebabkan kita tak berhati-hati. Jadi sebenarnya kita kena mula kawal pemakanan kita. Sebab akhirnya besok bila kita susah, sebenarnya kalau kita susah seorang tak apa tuan-tuan. Masalahnya adalah kita juga sebenarnya tanpa sedar kita menyusahkan keluarga kita, kena take care kita, jaga lebih lah. Mungkin biarlah sakit tu, biarlah sakit normal, sakit orang kata semula jadilah, sakit yang alami. Memang sakit tua, cukuplah. Jangan kita tambah dengan penyakit yang membebankan orang yang kita sayang kan. Dalam aspek kehidupan, semua tubuh badan kita ni adalah amanah. Tu sebabnya kalau lari sikit pada tajuk, kalau kita tengok ada orang sampai nak bunuh diri kan, dia tak sedar sebenarnya membunuh diri tu kenapa dijanjikan neraka, sebab dia merosakkan tubuh badan dia sendiri. Jadi sebenarnya kita tak sedar bila kita makan makanan yang contoh junk food, ada air bergas yang tertentu, jenama tertentu tu, tanpa sedar kita dah ditegah dah, dia beritahu dah, dalam ni kandungan gula tinggi, yang ni kau jangan makan banyak, yang ni jangan, tapi kita tetap nak consume benda-benda macam tu. Jadi itulah antara yang boleh sebagai permulaan lah mukadimah nak cerita pentingnya pola pemakanan, sebab pola pemakanan yang salah dan kurang sihat juga boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri kita. Wallahualam. Baik Ustaz, ada satu soalan daripada saya Ustaz. Kalau kita tengok kisah-kisah Ustaz, ada pun cerita dari sahabat-sahabat Nabi kan, orang-orang Arab terutama yang mengamalkan pemakanan sunnah. Kenapa orang Arab ni dia mesti ada minyak, elemen minyak untuk dia makan? Mungkin ada khasiat khusus Ustaz. Sebab kalau kita tengok sebenarnya orang Arab ni sebenarnya dulu dia berdasarkan apa sumber yang ada dekat dia. Kan? Sumber-sumber yang ada. Kalau kita tengok daripada buah pun dia hasilkan. Sebab tu sebabnya kalau kita tengok pemakanan mereka pun, kan ada orang cakap kan,
Ada orang cakap, kenapalah dia makan kurma banyak? Kan? Kenapa makan kurma? Dia kan, kenapa dia tak makan nasi? Hari ni ada je orang Arab makan nasi. Ikut kan? Ada je. Cuma tinggal lagi kita kena faham, kalau kita kena faham bahawa khasiat tu, setiap satu benda tu memang kebetulan ada pada dia. Dia banyak makan roti, gandum, kan? Kalau orang Arab ni, dia makan ruji dia tak macam kita ni nasi. Tapi sekarang dia orang pun dah makan nasi lah. Sebab dah apa ni. Dan kalau kita tengok, tengok dari segi macam contoh kurma sendirilah. Mereka bukan tak kaji, mereka pengkajian mereka tu tengok daripada Quran. Quran kan, macam mana Quran kata. Dan minyak ni kita tidak sangka minyak ni menjadi sumber kekayaan. Tak kisahlah digunakan untuk apa sekalipun. Termasuklah minyak untuk guna petrol, termasuklah untuk guna untuk makanan, guna untuk pelbagai dalam segenap lapisan hidup sebenarnya. Macam kurma, Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, maka akan dijauhkan padanya penyakit termasuklah keracunan dan sihir, kan? Sebab apa? Kalau kita tengok Nabi pun pernah. Jadi benda-benda daripada sini lah kadang dicampur, diekstrakkan, mewujudkan minyak, kan? Jadi minyak. Jadi minyak ni ada minyak semula jadi. Macam kita sekarang kita tengok berapa ramai orang dah di Malaysia ni kan dah mula pemakanan sihat, dah mula dah banyak kan health food ni. Kadang-kadang dia ada yang dia goreng tu, kadang-kadang dia pakai minyak tu pun macam selapis je, pakai minyak pun nak cari minyak sayur, dia cari minyak-minyak yang lain, dia tak cari lagi dah minyak-minyak yang macam dulu yang menyebabkan kita lemak yang berlebihan yang mendatangkan kemudaratan. Sebab Malaysia kena terima hakikat, Malaysia adalah antara negara di Asia Tenggara yang paling tinggi sekali masalah penyakit darah tinggi, lemah jantung, kencing manis. Paling tinggi. Kita kena terima. Ya, obesity pun paling tinggi. Ya, dan yang paling muda sekali seawal umur 14-15 tahun dah ada penyakit macam tu. Bayangkan. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kita kita kena ikutlah. Kadang bila sebut kebetulan ni bulan Maulud kan, kita tahu Nabi tu contoh ikutan terbaik. Tapi bila Nabi makanan yang Nabi makan, cara Nabi makan, kita tak nak ikut pula. Kan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Masalah kita selagi belum kenyang, kita tak berhenti. Dan memang betul lah. Memang betul lah kalau kita tengok kan, minyak ni pun sendiri, dia ada kelebihan-kelebihan dia sendiri. Kita pun tahu minyak ni selain pada boleh jadi makanan, minyak pun jadi bahan bakar, minyak juga jadi jadi sumber keuangan, minyak juga jadi satu bau-bauan, wangi-wangian. Jadi sebenarnya maknanya wonder lah. Wonder maknanya benda yang ajaib lah. Maknanya wonders ni kan, minyak ni satu benda yang boleh dibuat pelbagai guna, pelbagai manfaat kepada masyarakat sebenarnya. Itu sebabnya saya fikir. Silakan Ustaz. Silakan. Jadi itu yang kita nampak, mungkin itulah antara sebabnya minyak tu. Sebab saya fikir bukan saja-saja yang kisah Abdul Rahman bin Auf tadi, dalam perjalanan tangan dia bawa minyak dengan keju. Cuba fikir. Yelah, minyak dengan keju dan sampai dia berjaya. Mesti ada sebab. Dan banyak-banyak harta kekayaan dia. Kenapa dia tak bawa duit sikit? Ataupun tak modalkan bawa roti sikit? Sebab Abdul Rahman bin Auf dekat Mekah pun dia banyak duit, banyak bisnes. Tapi dia bawa minyak dan keju. Daripada keju pun boleh jadi minyak, betul tak? Berapa ramai orang goreng pakai keju dan minyak. Maknanya ada something lah, ada something yang hebat kat situ. So itu menandakan minyak ni adalah keperluan, satu keperluan dalam kehidupan kita. Ibarat kata kalau tak ada minyak tu susah untuk kita meneruskan kehidupan. Betapa pentingnya minyak. Dan sebenarnya hari ni My Sawit Day. Tadi Ustaz ada bercakap mengenai kita punya khasiat pemakanan. Saya rasa lebih afdalnya, lebih layaknya kita jemput seorang lagi tetamu kita, iaitu Puan Saraf Fana Dolah, Eksekutif Kanan Bahagian Sains Alam Sekitar dan Kelestarian Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, dan juga dia merupakan seorang ahli nutrition Malaysia. Kita mempersilakan tetamu kita yang akan bercakap mengenai nutrisi. So korang kena stay dalam live ni, korang kena tengok apa yang kita nak share dengan korang semua ni. Baik. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan juga Abang Jun. Assalamualaikum. So Ustaz akan terus bersama kita hari ni. Kita nak borak-borak dengan Puan, nak tanya. Ramai tengok view, Alhamdulillah beribu-ribu orang sedang tengok ni. Kan? Sambil-sambil tu saya jeling-jeling komen ucapan tahniah
kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada yang komen macam-macam lah berkaitan dengan minyak. So saya rasa benda ni penting untuk korang semua. Untuk kita semua nak tahu apa makanan yang kita ambil, apa makanan kita bagi kepada keluarga kita, dan juga especially untuk anak-anak lah. Okey Puan, kita nak bercakap pasal minyak kelapa sawit sempena My Sawit Day. Sebenarnya mungkin Puan boleh ceritakan sikit mana datangnya sumber minyak sawit ni? Mungkin ramai yang dah biasalah tengok buah sawit, tapi masih ramai yang tak pernah tengok buah sawit lagi. Jadi minyak sawit ni memang diekstrak daripada buah sawit. Dan kita boleh hasilkan dua jenis minyak. Daripada sebiji buah ni ada dua jenis minyak yang boleh dihasilkan. Satu ialah minyak sawit yang mana datang daripada bahagian isi buah tersebut, iaitu bahagian yang merah dan orange tu. Dan satu jenis minyak lagi kita panggil minyak isi rong. Yang ni kita ekstrak daripada bahagian biji yang berwarna putih. Jadi memang istimewa lah buah sawit ni sebab dua jenis minyak ni dia ada ciri dan kegunaan yang berbeza. Apa beza dia minyak daripada saya pernah tengok buah sawit ni yang warna oren tu. So dia ambil daripada isi dia. Yeah. Apa beza dengan ambil daripada biji dia? Okey, pertama sekali minyak yang daripada buah ni dia berwarna oren kemerahan sebab dia kaya dengan khasiat yang mana saya akan cerita kemudian. Kemudian kalau kita tengok secara fizikal pula, minyak ni dia ada dua layer. Dia ada lemak yang seimbang yang mana satu lemak cair dan 50% lagi minyak tepu. Dia dalam kuantiti yang seimbang. So kita akan nampak dia semi solid ataupun semi liquid. Itu yang bahagian buah. Kemudian yang bahagian biji pula dia berwarna putih. Yang ini dia lebih solid lah dan kegunaan dia lebih kepada produk-produk yang memerlukan minyak yang solid ataupun lemak. Okey, baik. So, mungkin kita tengok macam Ustaz pada cerita tadi kan, banyak jenis minyak. Dan hidup kita ni bergantung kepada minyak, sumber-sumber minyak, sumber-sumber hasil bumi lah. So apa kelebihan minyak sawit berbanding minyak masak lain? Kan saya pernah dengar cakap minyak sayur, minyak buah, minyak mungkin daripada susu kan. So apa kelebihan dia? Okey, pertama sekali saya sangat setuju dengan poin yang Ustaz cakap yang minyak tu penting dalam makanan, dalam pemakanan kita. Memang minyak ni adalah salah satu daripada tiga komponen utama lah yang kita kena makan setiap hari. Itu karbohidrat, protein dan juga lemak. So termasuklah minyak. So dia sangat penting membekalkan tenaga kepada badan kita. So perbezaan ni memang minyak ni ada banyak jenis, bergantung kepada sumber dia. Daripada tumbuhan yang jenis apa. So berbeza dengan antara minyak sawit dengan minyak lain ni, pertama sekali dari segi pemprosesan, penghasilan dia. Pertama sekali minyak sawit ni kita hasilkan dengan cara perah sahaja. Perahan menggunakan kaedah mekanikal. Yang kita guna mesin yang kita panggil screw press. Tapi kalau minyak lain, minyak sayuran seperti soya ke sunflower ke, dia tak banyak minyak kan sebab dia biji-bijian. Jadi ia memerlukan bahan kimia untuk mengekstrak minyak tersebut. Itu salah satu perbezaan. Dan yang kedua dari segi kandungan khasiat dia lah dan juga kualiti minyak tersebut. Minyak sawit tadi saya dah cakap dia ada nisbah tepu dengan tak tepu sama banyak. Yang tak ada dalam minyak lain. Hanya dalam minyak sawit saja dia macam ni. Dan kemudian minyak sawit ni dia tak ada jenis yang poli tak tepu. Kalau minyak lain, minyak sayuran dia banyak poli tak tepu yang mana dia tak tahan dari segi suhu tinggi tak boleh. Kalau kita simpan lama cepat rosak. Minyak sawit tadi saya dah cakap minyak sayuran tu dia banyak yang itu, tapi minyak sawit ni tidak. Sebab tu dia tahan suhu tinggi dan juga dia kalau kita guna untuk menggoreng produk tu dia tahan lama. Lepas tu satu lagi minyak sawit ni dia ada pelbagai kegunaan. Dia menumis boleh, menggoreng boleh, nak baking pun boleh dan
sebagainya. Macam yang Abang Ju cakap tadi lah, dalam non-food, apa yang bukan makanan pun ada, kosmetik pun ada. Lepas tu yang terakhir, dia membantu tubuh kita menyerap vitamin yang larut dalam lemak macam vitamin A, vitamin D, vitamin E dengan vitamin K. Yang ni dia memerlukan lemak dalam badan untuk menyerap. Minyak sawit boleh membantu mengangkut vitamin. Maksudnya bila kita ambil minyak sawit melalui masakan kita, bukan kena minum lah tak ada orang minum minyak ni. Dalam masakan, goreng-goreng ke apa yang ada kandungan minyak tu, dia akan menyerap vitamin dalam badan. Contohnya lah, kalau kita makan makanan seimbang kan, ada sayur-sayuran semua ni adalah ada vitamin A, D, E, K semua kan. Bila masuk dalam badan, kalau kita makan bersama-sama dengan sedikit ada minyak, so penyerapan dia lebih bagus daripada tak ada lemak langsung. Okay. So maksudnya everyday kita kena consume lah benda yang berasaskan daripada minyak kelapa sawit untuk keseimbangan tubuh badan kita, macam tu kan? Ya, betul, untuk mengekalkan kesihatan badan kita. Baik. Ustaz, mungkin Ustaz ada soalan, silakan Ustaz nak tanya. Saya nak tanya juga. Ustaz kan? Itulah dalam banyak-banyak minyak tu lah kan. Banyak-banyak minyak ni ada tak suggestion sebut, kita bukan nak sebut jenama kan, tapi minyak yang paling bahaya, paling tak baik untuk badan kalau kita berguna untuk masak. Ada tak? Ada. Sebagai pakar. Okey, apa dia? Okey, sekarang yang memang sudah seluruh dunia pun sudah start untuk tidak menggunakanlah jenis lemak ni, adalah kita panggil lemak yang mengandungi trans fat. Lemak yang mana dia daripada minyak sayuran yang telah dihidrogenasi. Dia dah diproses di kilang dan menghasilkan, sebabnya proses ni dia nak tukar lemak sayuran tu kan dia cair. So dia nak tukar menjadi solid macam minyak sawit. Tapi minyak sawit dia natural. So minyak ni dia nak tukar, so dia proses ni tak natural lah. So semasa proses ni dia membentuk lemak jahat iaitu trans fat. Jadi produk-produk yang biasanya mengandungi trans fat ni kita tengok dalam label tu, kalau partial hydrogenated oil, kita cuba elakkan. Lepas tu kita baca partial hydrogenated. Sebab dia tambah macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu tu? Macam mana? Dia akan tulis. Macam mana nak tahu? Dia akan tulis, ataupun kita check label, nutrition label tu kan dia ada saturated fat, polyunsaturated. So dia ada list lagi satu, trans fat. So kalau ada tinggi trans fat tu kita elakkan. Tinggi berapa? Lebih daripada 0.5 mg per 100 gram. Lebih daripada 0.5 mg per 100 gram lemak. Ustaz tu macam nak pergi dapur je, nak check dekat dapur tu Ustaz. Boleh check. Kena pergi check. Kebanyakan produk kita di Malaysia ni memang menggunakan minyak sawit lah, alhamdulillah. So dia tak ada trans fat. Sebelum ni kita main ambil je Ustaz pergi nak beli minyak, main ambil je, goreng bagi anak-anak makan, kita sendiri makan tanpa check kan. Ya Allah. Baik, itu dia. So kepada korang semua yang nak menang hadiah, terima kasih, view kita sangat tinggi, alhamdulillah. Lebih 1000 orang yang tengok, yang share video ni pun banyak. Teruskan share video ni, sebab apa? Saya buat live kita hari ni, kita tak cakap pasal kahwin lah. Hari ni ramai komen, tahniah, saya cakap terima kasih semua. Tapi hari ni kita buat untuk nak create awareness. Sebab pada saya satu tanggungjawab kepada saya, di mana kita sebagai manusia, lagi-lagi rakyat Malaysia ni memang tak boleh elak ambil benda yang goreng-goreng, benda yang berminyak. Walaupun saya tak makan goreng-goreng, tapi dalam masakan kita mesti kena ada minyak. So benda tu adalah sebenarnya bagus. Bila saya dengar penjelasan daripada puan tadi, saya rasa sangat bagus lah minyak ni kita ambil. Sebenarnya kalau kita ambil secara berlebihan, apa-apa pun boleh memudaratkan kesihatan. Tapi bila kita tahu cara pengambilan, penggunaan minyak yang betul, itu memberi manfaat. Semua benda, kalau you buat terlebih, it's not good. Tapi kalau you buat ikut cara betul, it's very good for us. So kepada korang semua, teruskan share video ni, teruskan menonton, dan saya nak bagi hadiah kepada semua. Korang boleh tengok, kita nak bagi buku resepi yang menarik, yang paling latest untuk korang semua.
Farm to Plate. Tajuk dia pun best. Farm to Plate. Dan pemenang bertuah boleh tekan link komen di bawah untuk jawab soalan-soalan simple je. Dan korang berpeluang menang hadiah yang saya cakap tadi. Ada survey je tadi. Berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Okey, baik. Seterusnya, saya nak tanya puan. Saya kan, bila saya start, yang menggerakkan hati saya bila saya nak buat konten pasal minyak kelapa sawit ni semua. Dulu saya pernah ada restoran dah. Hari-hari kita pakai berpuluh-puluh kilo minyak. Okey, berpuluh-puluh kilo minyak. Nanti kita akan cerita. Yang tu bab tu kita akan cerita kejap lagi. Cuma bila saya mula nak mengenali lebih dekat minyak kelapa sawit, saya study, saya tengok dekat Google. Okey, rupanya saya baru tahu. Kelapa sawit ni bukan saja buat untuk goreng-goreng. Dia macam-macam benda dia boleh buat. Semua benda. Nanti kejap kita akan cerita korang semua apakah lagi yang diperbuat daripada minyak kelapa sawit. Mesti korang terkejut. Cuma saya nak tanya puan, apa tocotrienol? Betul tak saya sebut? Ya, betul. Apa tu sebenarnya tocotrienol? Ustaz tahu tak Ustaz tocotrienol Ustaz? Tak tahu. Tapi kita ambil tahu hari. Mungkin puan boleh cerita sikit puan, silakan. Okey, sebenarnya tocotrienol ni dia adalah salah satu jenis vitamin E. Okay. Vitamin E kalau dari makanan ni dia ada dua jenis, iaitu satu tocopherol, satu lagi tocotrienol. Yang saya tahu tokoh Mali Jerah, saya tahu. Tokoh Mali Jerah saya tahu. Betul. Saya tahu tokoh jamu. Dia sejenis. Ustaz kita macam dalam kelas sains waktu sekolah dulu kan. Tapi menarik ni, silakan puan, silakan. Silakan. Sebenarnya dia sejenis vitamin E lah. Saya rasa semua orang mungkin tahulah vitamin E tu macam mana. Kebanyakan dia minyak sayuran ni memang banyak vitamin E, tetapi dia ada jenis yang berbeza. So kebanyakannya ada tocopherol. Tapi istimewanya minyak sawit ni dia ada dua-dua. Tocopherol pun ada, tocotrienol pun ada. Tapi dia punya ratio tocotrienol tu lagi tinggi daripada tocopherol. Okey, apa kelebihan tocotrienol kan? Tocotrienol ni mengikut kajian dia adalah antioksidan. Dan dia punya antioksidan, kesan antioksidan dia tu ada 60 kali ganda lebih tinggi berbanding tocopherol. So tocopherol ni biasa ialah vitamin E yang standard, yang terdapat di farmasi-farmasi ataupun digunakan dalam kosmetik apa tu, yang standard tu adalah tocopherol. So minyak sawit ni istimewa tocotrienol, dia 60 kali ganda lebih berkesan antioksidan dia. Okay. Lepas tu tocopherol ni dia ada yang sintetik, tapi tocotrienol tak ada, dia natural. Malaysia ni kita dah develop teknologi, kita pioneer yang extract tocotrienol vitamin E daripada minyak sawit ni kita jual sebagai suplemen. Memang ada di farmasi-farmasi lah. Lepas tu sumber tocotrienol ni tak banyak. Hanya sawit sahaja yang tinggi. Lepas tu yang lain-lain tu ada dalam oat dan rice bran lah, tapi sawit yang tinggi. Lepas tu tocotrienol ni bukan sahaja boleh guna dalam suplemen, dia juga dibuat dalam bentuk powder yang boleh dimasukkan dalam makanan, produk-produk makanan dan juga kosmetik untuk dia punya kesan antioksidan dia. Maksudnya kita bagus ambil tocotrienol dalam minyak kelapa sawit ni hari-hari kita kena ambil lah untuk keseimbangan badan kita. Dia bukan saja untuk maintain kesihatan, tapi mengikut kajian tocotrienol ni dia ada potensi untuk prevent daripada terkena penyakit jantung dan juga stroke. Ini kajian yang dibuat di Universiti Sains Malaysia. Dah terbukti dia buat untuk pesakit-pesakit stroke yang mana dia scan otak pesakit stroke ni, dia ada nampak kecederaan lah kan dekat otak mereka. Kemudian dalam masa 2 tahun diberi tocotrienol suplemen kapsul 400 mg sehari. So dia nampak selepas 2 tahun kecederaan tu tak membesar, dia tak berkembang. So dia kekal macam tu. So kalau yang pesakit yang tak ambil tocotrienol, kecederaan dia tu semakin besar. So dia ada risiko untuk dapat stroke yang kedua. Itu kajian yang memang dah establish lah. Baik, okey puan. Saya pernah dengar, yalah dulu kita banyak hari-hari beli minyak macam saya cakap tadi kan, masa berniaga restoran. Ada orang sebut minyak masak merah. Apa tu minyak masak merah? Apa beza dia?
minyak masak yang berasaskan sawit ni kat pasaran dia memang ada dua. Satu yang warna kuning, satu yang warna merah. Disebabkan oleh proses penapisan yang berbeza. Dia sumber ni sama daripada minyak sawit biasa, tapi penapisan berbeza. So minyak sawit merah ni diguna teknologi yang lain yang mana dia mengekalkan kerotin. Asal-asal minyak sawit ni dia ada kerotin. Kalau kita fikir kerotin, kita akan ingat carrot kan? Carrot, tomato. Okey, sebenarnya minyak sawit ni dia lagi tinggi kerotin daripada sayur-sayuran. Sebab tu warna dia merah. Ada kerotin. So kerotin yang merah tu lagi bagus lah. Yes, kerotin ni dia untuk menyokong kesihatan mata, otak dan juga menguatkan imunisasi badan lah, terutama sekali kepada kanak-kanak. So dia bila kita makan minyak sawit merah ni, kita akan mendapat vitamin dia pro vitamin A. Dia akan ditukar oleh badan menjadi vitamin A lah. So dia menyumbang kepada pengambilan vitamin A yang mencukupi. Kalau saya yang saya terbaca ni, saya pun terkejut ni untuk nak tahu kat tu. Betul ke macam mana tocotrienol tadi yang cerita tadi tu? Berbanding dengan tocopherol kan, ada tokoh-tokoh banyak tokoh tadi kan. Rupanya tocotrienol sawit ni rupanya ejen untuk anti kanser, anti hypertension dan juga ejen anti atherosclerosis. Sakit jantung. Makna kata memang kanser ni yang saya sebab kalau kita tengok sekarang dekat luar sana semua orang terdedah pada kanser. Kita tengok memang boleh kata dalam keluarga kita pun kadang ada mak saudara kena ramai sangat sekarang ni. Jadi adakah kanser ni, saya rasa bukan semula jadi kan. Kanser ni bukannya faktor semula jadi, dia mesti tentunya daripada apa yang kita konsum juga ke macam mana? Dia faktor genetik pun ada tapi tak menyumbang tidak banyaklah sumbangan faktor genetik ni, banyak kepada environment. Tapi faktor untuk kita dapat kanser ni terlalu banyak. Terlalu banyak faktor dia. Sebab tu penyakit kanser ni agak complicated. Tetapi kalau kita start ambil tocotrienol dari awal, kajian ada menunjukkan tocotrienol ni ada potensi sifat anti kanser lah. Dan juga anti-inflammatory, anti-inflammation, anti keradangan. Jadi mungkin dalam pengambilan dalam waktu yang lama, dari muda sampai ke tua, dapat memberi perlindungan lah, mengurangkan risiko kita mendapat penyakit kanser. Okey, saya tertarik dengan soalan sahabat kita ni. Saya keluarkan kat sini lah. Tolong tanya, Malaysia pengeluar minyak sawit, kenapa harga mahal dan stok mudah terputus? Ini Wan Amirul ni dia tanya on behalf semualah. Kalau ikutkan minyak sawit, kalau dibandingkan jauh lebih murah daripada minyak-minyak lain. Itu apa yang saya faham lah. Tetapi kenapa minyak kelapa sawit ni, soalan dia tadilah, apa dia kata harga mahal. Mungkin puan boleh jelaskan sikit lah. Okey, kalau isu harga ni dia bergantung kepada supply and demand lah, production dan juga demand keperluan pengguna. Jadi sebenarnya production kita hari tu dah terkesan disebabkan oleh pandemik dan juga cuaca. So akibat cuaca panas dia telah mengurangkan produktiviti minyak kita dan juga faktor pandemik ni banyaklah masalah pekerja ladang dan sebagainya telah menyebabkan pengurangan production. Tapi pada masa yang sama demand meningkat kan, ada banyak demand. Ini kita cerita peringkat global lah kan, sebab yelah sawit ni kan untuk kegunaan makanan, kegunaan besar dia adalah makanan. So kita punya bilangan manusia di dunia ni semakin bertambah, so perlu dapatkan makanan, jadi permintaannya meningkat. So ini akan mempengaruhi harga tersebut. So permintaan meningkat, kalau production kurang maka harga akan naik. Okey, baik, betul lah apa-apa pun kan. Kalau permintaan makin tinggi, production kurang, harga pun akan berubah-ubah lah. Yeah. Okey, baik. Bercakap pasal minyak kan. Kalau kita tengok dekat pasaran, ada minyak paket, ada minyak botol plastik, botol kaca, kayangan, macam-macam.
Adakah beza sebenarnya Puan, minyak paket dan minyak botol? Tak ada. So ramai orang pertikaikan dari segi kualiti kan, kenapa dalam paket tu mungkin dia orang ingat tu tak berkualiti, tapi sebenarnya kualiti dia sama. Paket ke itu dari segi packaging sahaja. Tetapi sedikit perbezaan lah. Untuk minyak paket tu ada subsidi, so harga dia lebih murah berbanding dengan minyak botol. So macam pengguna dia ada option lah, sama ada you nak beli yang harga subsidi atau you nak beli yang harga standard. Yang harga standard packaging cantik, so terpulang kepada preference pengguna, tapi dari segi kualiti tak ada beza, sama saja. Apa-apa jenama pun sama je? Kalau minyak Sama. sawit? Ya, kualiti lah. Dari segi kualiti sama sebab mereka ikut follow standard kualiti yang sama yang ditetapkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Dan tak ada isu minyak masak recycle Tak ada sebab minyak masak ada orang cakap kalau minyak paket, minyak murah, so minyak recycle. Ini persepsi persepsi. So betul ke benda ni? Ya, persepsi tu itulah sekarang kita kena ubah. Yang minyak paket tu sebenarnya adalah fresh oil, bukan recycle oil. Dia juga berkualiti tinggi, tak memudaratkan kesihatan. So persepsi tu kita kena ubah lah. Dan kita melainkan minyak yang kita packing sendirilah. Itu itu minyak yang memang dah apa inilah. Lagi satu lagi pada saya lah, senang je. Benda baik memang mahal sikit, benda baik macam tu lah kan. Sawit mahal kan, betul tak? So kita kena faham lah kenapa orang tu jual mahal. Mungkin pada saya lah, mungkin betul kita pengeluar sawit, tapi ramai yang orang tak faham. Bila orang dah terdedah dah, bila kata orang dah tahu, dah mula ada kesedaran. Sekarang ni kita zaman dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka, maklumat semua macam hujan turun, dan akhirnya semua orang dah mula sedar kehebatan dan kebaikan minyak sawit ni. Maka dengan itu semua beralih. Jadi bila beralih minyak sawit, permintaan tinggi, dan kita pula kebetulan masa tu kita masih lagi workout kita punya R&D regarding sawit ni, masih lagi nak pemprosesannya mungkin masih lagi tinggi. Kita kepakaran kita tak seperti di tempat-tempat lain. Saya rasa itu menyumbang juga kepada harga yang sedikit mahal. Dan pada saya pun setujulah dengan apa yang Fizo sebut tadi. Kita ingat tu minyak low class tu dalam plastik tu. Kan kalau beli dalam tin, dalam paket mahal, nampak mahal kan. Sebenarnya tak tahu yang mahal bekasnya. Minyak ni sama kan. Itu sebenarnya yang orang kena tahu kan. Saya pun lepas ni Ustaz, saya rasa saya nak kena beli minyak paket lah. Banyak berbeza. Betul. Yang mampu boleh lah pergi beli yang mahal kan. Tapi pada saya kalau kita dapat benda yang sama dengan harga yang lebih rendah, kenapa tidak kan? Betul. Baik. Okey Puan, bercakap pasal minyak ni, minyak masak, minyak kelapa sawit terlalu dekat dengan sinonim lah dengan goreng-goreng. Mungkin Puan boleh share sikit cara menggoreng yang betul supaya kita boleh jimat minyak. Kat Malaysia ni kita tak cukup minyak tau Ustaz. Kita terpaksa ekspor lagi tadi. Dan kadang-kadang kita tengok dekat kedai-kedai makan, kadang-kadang ada setengah tukang masak, dia tadah balik minyak tu, dia pakai selagi boleh pakai tau minyak lama tu. Tu nak tahu tu. Mungkin ada beza ke kan? Ada beza tak? Susah Ustaz. Minyak ni nak dapat memang susah bila putus stok. So kita jimat minyak dengan cara menggoreng yang betul supaya minyak tu boleh pakai lama. Silakan. Okey, saya share dulu tips kaedah menggoreng dengan betul lah. Ada 3 tips di sini. Pertama sekali, kita kena guna suhu yang sesuai. Kita jangan panaskan minyak tu terlalu panas lah sampai dia rosak. Okey, hai. So suhu yang sesuai untuk menggoreng adalah antara 160 ke 180 degree Celsius. So kalau lagi tinggi, lagi cepat minyak tu rosak. Dan yang kedua, kita kena masukkan jumlah makanan tu jangan terlalu banyak dalam satu kali penggorengan tu. Jangan letak sampai penuh. Kalau terlampau banyak, air dari makanan tu akan merosakkan minyak juga. Dan yang ketiga pilihan minyak lah. Kita kena pilih pilihan minyak yang betul. Jadi untuk kalau untuk goreng deep fry kan, mesti guna minyak sawit. Itulah yang paling bagus. Kemudian
Deep fry. Kemudian kalau kita nak tahu macam mana minyak tu masih boleh pakai ke tak boleh, pertama sekali kita tengok dari segi warna dia. Kalau dah gelap, dah hitam, dah kena tukar lah tu. Dan kemudian kalau kita tengok dia, bila kita goreng ayam ke apa, dia berbuih terlampau banyak, macam ada sabun. Itu pun menunjukkan minyak tu dah agak rosak lah. Dan yang seterusnya, dia jadi pekat, minyak tu jadi likat. So tu dah kena buang lah. Kemudian bila kita goreng makanan, dia masuk banyak dalam makanan, dia serap banyak kan. So itu pun menandakan minyak tu dah rosak. Dan yang last kali, kalau bila kadang-kadang minyak tu warna dia masih okey, kemudian kita tapis dan simpan kan. Tapi bila kita buka, bau dia dah tengik, maksudnya minyak tu dah rosak. So perlu guna minyak fresh. Itulah tips. Okay, kesan. Saya nak tanya kesan. Kalau kan minyak tu dah hitam, berbuih, dia guna tak lagi. So apa kesan dia? Apa kesan dia? Mungkin segi kesihatan. Okey, dari segi kesihatan memang tak elok sebab ini akan menghasilkan macam bahan kimia lah. Bahan kimia boleh memudaratkan kita punya badan. Lepas tu sebenarnya ini yang bawa kanser tu. Tu yang bawa kanser kan? Kanser, sakit jantung dan sebagainya. Kemudian makanan tu pun tak sedap. Bila minyak dah hitam, makanan rasa dia pun dah tak sedap sebenarnya. Okey, baik. So, kalau kita pergi selalunya restoran-restoran kan, lagi-lagi tempat yang ramai orang, nasi kukus, apa ni, goreng depan-depan customer kan. So kalau kita tengok minyak tu dah berbuih, apa lagi kriteria ada minyak dah berbuih? Minyak hitam. Minyak hitam. So kita kena tegur tuan kedai tu. Itu tanggungjawab kita tau sebab kita nak makan. Betul. Tegur dia bagi orang lain makan, memudaratkan orang lain. So kita dah tahu hari ni satu tip yang sangat-sangat berguna, sangat-sangat bagus untuk kita semua. Betul. Sangat bagus, terbaik. Allah. Tapi itulah orang-orang ni nak menggoreng. Tapi yelah kadang kita nak pula orang lelaki kan. Dia kadang dia malas nak cari minyak. Dia tengok minyak yang dah tapis yang kat dalam tu hitam lah. Goreng ni lah. Terima kasih maklumat ni. Bagus. Maklumat ni bagus. Sebenarnya Puan, berapa kali kita boleh katalah saya meniaga ayam saya jual ayam goreng. Okay, berapa kali kita boleh guna minyak tu untuk dengan tempoh yang kebiasaannya. Kebiasaan. Okey, soalan ni dia macam tricky sikit nak jawab sebabnya kalau dekat restoran you guna kuali besar kan, tak sama macam kat rumah. Okay. Lepas tu bila minyak sikit you akan top up dengan fresh oil. Kan, so bila you masukkan minyak fresh dalam minyak yang telah digunakan, so sebenarnya bahan yang tidak elok tu dia akan jadi rendah balik. Dia akan berkurang balik sebab dah ada oil. So tapi kita tengoklah kalau macam minyak tu dah terlalu, yang selepas kita goreng tu yang last tu kalau dah terlalu hitam, dah berbau pun dah tak sedap, kan dia macam ada burn lah, berbau terbakar, kita tukarlah semua. Kalau dia masih elok, you boleh top up dengan fresh oil, minyak yang masih baru. Top up, so dia akan bahan kimia tu dia akan jadi rendah balik lah. Tapi kalau dekat rumah macam goreng ikan, goreng ayam dalam jumlah yang sedikit, mungkin maksimum 3 kali, lepas tu kita tukarlah minyak baru. 2 atau 3 kali lah, 2 atau 3 tukarlah kalau di rumah lah untuk pengguna biasa. Okay. Baik. So lagi satu tadi saya ada Google lah pasal palm oil, minyak kelapa sawit. Dalam Google ni keluar macam-macam. Antaranya yang menarik perhatian saya di mana di Eropah ada macam kempen lah. Ini bukan kempen lah. Ada netizen lah bercakap tentang larangan menggunakan minyak kelapa sawit. Kenapa dia orang melarang menggunakan minyak kelapa sawit di Europe? Okay, sebenarnya betul. Kesatuan Eropah ni dia melarang penggunaan minyak sawit tapi untuk biodiesel, untuk kegunaan kenderaan. Kalau di Eropah dia menggunakan biodiesel ataupun kita panggil bahan bakar bio untuk kenderaan. Boleh minyak kelapa sawit masuk dalam enjin kereta? Ya, boleh. Sebenarnya kita punya minyak diesel, sebenarnya dia dah ada 10% minyak sawit.
Oh ya. Sebab tu kita panggil B10, B12, itu ada minyak sawit lah, B20. Maksudnya minyak sawit ni boleh guna untuk enjin kereta juga? Dia campuran minyak sawit dengan minyak Oh, minyak so diorang tu melarang untuk menggunakan di kereta, bukan untuk makan. Bukan, di kereta, dan larangan ni akan berkuat kuasa pada tahun 2030 akan datang. Tapi alasan dia larangan ni sebenarnya adalah satu usaha campaign anti palm oil lah juga. Sebab mereka ni dia nak lindungi kepentingan minyak mereka sendiri. Sebab mereka adalah pengeluar minyak rapeseed. Jadi minyak rapeseed ni digunakan untuk biodiesel mereka. Jadi minyak sawit ni adalah ancaman lah kepada Ni Sarah, ada seorang ni dia komen, saya biasa pakai minyak yang dah hitam, guna nak bakar sampai nak bakar sampai hangat. Dia kata bagus apinya, dia kata macam tu lah. Maknanya kalau minyak dah hitam kita gunakan untuk bakar-bakar, adakah kemudaratan dia sama macam kita goreng? Kan minyak kan dibakar kan. Kalau kita bakar, kita buat barbecue kan. Macam mana tu? Sebenarnya tak boleh letak pada makanan. Kalau nak bakar arang tak boleh, tak apa. Jangan letak di bakar makanan. Arang apa? Nampak tu. Jangan letak bahaya kan? Yes, sama juga nanti dia akan masuk dalam badan. Baik, okey. Banyak yang kita tak tahu ni, belasah aja sama ni. Aduh. Betul. Ada lagi saya terbaca, minta maaf. Saya rasa alam-alam kita dah jumpa the right person lah Ustaz. Baik kita tanya terus kan. Ada juga betul. Tanya. Bila kita guna minyak kelapa sawit ni, ibarat kita menyokong pemusnahan hutan. Flora dan fauna. Betul ke? Apa pandangan ni? Puan. Okey, sebelum tu saya nak kongsi satu fakta lah dengan semua pendengar hari ni. Kalau kita ambil kira tanah pertanian di seluruh dunia, 77% digunakan oleh industri penternakan haiwan. Okey. Dan minyak ladang sawit hanya menggunakan 0.4%. Tak sampai 1%. Jadi siapa penyumbang kepada kemusnahan hutan sebenarnya? Itu persoalan saya. Faham tak? Tapi Puan Sarah, maksudnya tu dah hanya 0.4% saja. Tapi itu disebabkan nak buat sawit habis. Contohnya lah. Ke macam mana? Itu yang kita nak tahu. Yang menjadi isu ni sebabnya kita sawit ni dia hanya boleh ditanam di kawasan Khatulistiwa. Khatulistiwa ni kan dia hutan yang padat. Kita kaya dengan flora and fauna, spesies pokok-pokok dengan haiwan semua padat. So kalau kita teroka sikit pun, so banyak haiwan dan tumbuhan yang terlibat di kawasan tersebut kan. So mereka dah menggunakan isu ni untuk membesarkan mereka memperbesar-besarkan isu ni supaya orang ada negative perception kepada sawit lah. Tapi sebenarnya kalau berbanding dengan minyak lain, minyak sawit ni yang paling sikit guna tanah sebenarnya. Kalau berbanding sunflower ke canola ke, diorang perlu 9 kali ganda lagi banyak tanah berbanding minyak sawit. Wow. Ya. Untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama dengan minyak yang sama. Betul. Okey. Dan mungkin Puan boleh jelaskan tentang pensijilan lah minyak sawit ni kan. Of course yang halal tu semestinya daripada sumber yang halal lah. Dari segi tumbuhan. Orang kata apa Ustaz? Halal dan tayyib. Halal dan tayyib. Halal lagi baik. Halal lagi baik. So mungkin dari segi pensijilan tu mungkin Puan boleh ceritakan sikit. Okay, untuk industri sawit kita ada pensijilan minyak sawit mampan. Okay, pensijilan ni adalah untuk meningkatkan credibility produk sawit lah. Especially yang keluaran negara kita, dan juga meningkatkan produktiviti dan pada masa yang sama memberi peluang pemasaran minyak sawit yang lebih luas ke lebih banyak negara. So kita ada pensijilan untuk peringkat kebangsaan, peringkat Malaysia, kita panggil pensijilan minyak sawit mampan Malaysia ataupun MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. Yang ini diwajibkan untuk semua industri sawit di Malaysia
dan kita ada juga pensijilan peringkat antarabangsa iaitu RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, tapi ni voluntary. Siapa nak buat boleh, siapa tak buat boleh. Tapi untuk MSPO kita wajibkan dan alhamdulillah setakat ni sudah 88% ladang di Malaysia dah pun mendapat sijil minyak sawit mampan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita jelas ya Ustaz. Mungkin Ustaz ada apa-apa soalan nak tanya kepada puan kita berkaitan nutrisi pemakanan kelapa sawit ni Ustaz. Kalau ada silakan. Tak ada. Cuma saya dah tak sabar dah lepas ni. Saya memang nak fokus pada minyak sawit dah. Kalau boleh minyak kereta tu pun kalau boleh nak check mana yang ada minyak sawit dia kalau boleh. Cepat-cepatlah kita hasilkan minyak kenderaan ni pun pakai minyak sawit. Kan? Saya rasa bagus. Ini sebab sebelum ni minta maaf puan, saya agak concern tentang apa yang saya makan kan, especially minyak. So kita nampak minyak ni satu benda yang tidak sihat. Tetapi kalau kita faham apakah ingredient di dalam minyak tu, ada betul tocotrienol, vitamin E, macam-macam benda yang puan cerita tadi, yang mana terlepas. Saya rasa yang mana baru masuk live ni korang kena tengok balik pada awal, sebab point yang puan share tu sangat-sangat bagus. Dulu saya takut minyak. Saya tengok benda goreng, no tak nak. Tapi bila pentingnya pengambilan minyak sawit di dalam kehidupan seharian dengan jumlah yang betul lah. Jangan hari-hari makan goreng ni tak bagus juga kan puan kan. Sebabkan kita lebih sedar apakah benda yang kita takut. Senang cerita Ustaz, moral of the story, kena kenal apa yang kita takut. Sebenarnya yang kita takut itu adalah keperluan kita. Oh, lain macam ayat dia Ustaz. Baik, puan, terima kasih banyak-banyak puan. Terima kasih. Nanti insya-Allah kita borak-borak lagi. Banyak yang saya nak tanya soalan berkaitan dengan minyak sawit ni. Thank you hari ini pada Hari My Sawit. My Sawit Day hari ini kita jemput orang yang pakar bercakap tentang kelebihan minyak kelapa sawit. Terima kasih puan. Sama-sama. Terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum puan. Okey, Ustaz. Wih, syok kita hari ni kita sembang-sembang selalu. Yalah, kalau dengan Ustaz ni saya suka. Saya kalau dengan Ustaz ni dengar dia sembang berjam-jam pun tak apa. Dia cerita pasal apa kisah-kisah sahabat Nabi. Banyak ilmu yang boleh belajar lah. Ini kita keluar topik sikit, kita belajar tentang minyak kelapa sawit Ustaz Betul. Terbaik. So Ustaz ini ada kat rumah je Ustaz? Saya kat office ni. Office. Saya studio. Kita nanti kena nak ngopi-ngopi Ustaz kan? Boleh insya-Allah. Apa dah kita dah balik dah kan? Dah balik dah tak pergi honeymoon pun. Saya sibuk bekerja kan. Janganlah macam tu. Kena pergilah dia. Bawa mak sekali jalan sekali kan. Salahnya. Nanti nak jemput Ustaz pergi ke saya punya ATV di Janda Baik baru buka. Boleh. InsyaAllah. Bagi tahu. Nak launch bagi tahu. Dah launch dah. Saya dah launch anytime Ustaz datang bagi tahu Ustaz. Baik. Alright. So terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. Terima kasih kepada korang yang nak menang. Bejo nak bagi hadiah buku resepi yang menarik. Kalau dapat buku resepi ni mana tahu dapat idea korang boleh buat bisnes musim-musim sekarang ni kan. So korang tekan link dekat bawah tu, jawab soalan survey. Simple je soalan tu dan kita akan buat pemenang bertuah akan dapat buku resepi tu, kita akan hantar pada korang. InsyaAllah menarik buku tu. Okey, baik. Terima kasih pada Ustaz kerana sudi lepak-lepak dengan saya Ustaz. Nanti kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Dahsyat view daripada tadi 1000 lebih tak turun-turun. Terima kasih kepada seorang punya support semua. Apa soalan kau nak tanya Bejo? Macam-macam soalan tanya. Tak apalah dengan ilmu sebab nak dengar pencerahan. Sebelum ni, kita tengok komen. Dan harap saya menang. Okey. Tak puaslah dengan ilmu sebab nak pencerahan. Sebelum ni tak tahu sangat pasal isi kandungan minyak sawit. Siti Maimunah Sapon. Betul. Saya sendiri pun sambil-sambil borak tadi banyak ilmu yang saya dapat tadi sebenarnya. Kita tak tahu apa yang ada kat dalam kandungan minyak tu. So borak-borak macam ni saya rasa memberi manfaat kepada semua yang menonton hari ni. Thank you very much kepada
kita punya tetamu tadi Puan Sarah dan juga Ustaz Samsul Debat. Baik, kita tengok apa lagi komen-komen yang best. Ni kita pilihlah dia. Amirul Amira, selamat pengantin baru Abejo dan isteri. Terima kasih, terima kasih. Ni apa soalan dia? Adakah kita boleh masak apa-apa jenis makanan dengan minyak kelapa sawit? Tadi rasa ada tanya, ada jawab tadi. Saya tak pasti untuk jawab soalan ni. Okey, baik. Okey. So, sekiranya korang perlukan apa-apa info, korang boleh pergi dekat Palm Oil TV. Palm Oil TV ni, mungkin korang boleh tengok kat sini lah apa-apa info berkaitan dengan kelapa sawit. Kan? Saya suka. Sebab apa tau? Kadang-kadang kita ni terlepas pandang benda-benda macam ni. Tetapi benda ni penting untuk kesihatan kita. Kita dan minyak masak, minyak sawit tak boleh dipisahkan. Hari-hari saya tak makan benda goreng-goreng. Tetapi dalam kita punya sup, dalam kita punya nasi goreng sebagai contoh, dalam kita punya mesti ada kandungan minyak. And surprisingly, saya baru tahu, macam saya katakan tadi, dalam kita punya pencuci muka, kita punya ubat gigi, dalam coklat, ada bahan-bahan dari minyak kelapa sawit. Jangan ingat kelapa sawit ni untuk goreng saja, bukan. So that's why pentingnya saya buat program ni live ni untuk kita tahu apakah sebenarnya ada di dalam itu. So senang. Kalau kita tahu, senang untuk kita nak ambil setakat mana tadi Puan ada share. Kita tengok dia punya lemak tepu. Apa Puan cakap tadi. Saya pun nak kena tengok balik live ni sebab saya tak sempat take note tadi. Tapi lepas ni kalau nak pergi beli minyak masak, kena tengok kandungan tu berapa banyak. Saya ingatkan tadi kalau jangan lebih 0.5 ml dalam 100 gram. Lepas tu satu benda yang kita tahu hari ni. Jangan bezakan minyak masak dalam plastik, paket dengan botol. Kandungan dia 100% sama. Harga dia je yang berbeza. Sebab yang dalam plastik tu kenapa dia murah? Korang kena faham sebab ada subsidi daripada kerajaan untuk kita rakyat Malaysia. Yang dalam botol tu tak ada subsidi. Dia kena jual dengan harga kos dia orang. So bila subsidi kerajaan tambah subsidi dan setiap paket, itu yang jadi murah. Bermaksud pihak kerajaan dah bayar sikit untuk kita, kita hanya bayar sikit je daripada tu. Abejo bukan jual minyak ni, cuma Abejo nak jelaskan apa yang Abejo faham, apa yang di-explain oleh Puan Sarah tadi. Okey, baik. Alhamdulillah saya Dedek Fatihah Syuhada, saya dah banyak info tentang minyak sawit. Baru saya faham penting pemilihan minyak masak. Saya setuju. Cuba korang komen lagi. Seperti mana yang dikomen oleh Dedek Fatihah ni. Saya sendiri pun belajar macam-macam tau. Macam-macam saya belajar hari ni dengan Puan Sarah kita. Baik. Meh masuk sini dah. Meh. Cepat. Jom. Ibu dia. Meh sini. Mana kat sini? Biasalah minta maaf. Duduk rumah ni. Okay, come Meh. Say hi. What is your name? Awak nama siapa? Awak nama siapa? Kawan-kawan tengah tengok. Ni nama apa? Nama Maria. Nama Maria. Maria ada berapa mami? 2. 2 mami. Mami yang pertama nama apa? Mami nama apa? Nak pusing kepala. Nak pusing kepala. Kenapa tak ikat rambut ni sayang? Rambut Mariam. Daddy Rambut Mariam. Daddy tengok kat YouTube. Rambut Mariam macam kerinting Dia lah. kat sini, dia kat situ, kat sini tengok. Kat sini, dia kat Mana? Dia situ. tengah live lagi ni Mariam. Okey. Okey dah. Bye-bye kawan-kawan dia. Bye kawan-kawan, bye. Bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye. Okay, bye-bye. Daddy nak end lah. Okay, bye. Thank you semua. Kita jumpa lagi. Jangan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan jerit kuat sayang. Okay. Okay, bye. Bye-bye.